Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah mendaftar bagi kursus Bioteknologi Herba dalam Kehidupan LMRB 1502. Saya Dr. Hamizah Syairah Hamzah, pengajar bagi sesi kuliah pada hari ini. Dalam kuliah sebelum ini, anda telah pun diajar tentang aplikasi bioteknologi dalam industri herba bagi pemfokusan pengkulturan tisu. Jadi untuk sesi pada hari ini, kita akan fokus pada penggunaan teknologi termaju. Pada akhir kuliah pada hari ini, saya berharap kalian semua dapat menghuraikan tentang kegunaan bioteknologi dalam kehidupan, dapat menyatakan jenis-jenis tumbuhan herba yang bernilai tinggi dalam industri herba di Malaysia dan dapat menyenaraikan 3 teknologi termaju yang digunakan dalam industri herba. Berikut ialah garis panduan pengajaran pada hari ini. Pertama, kita akan fokus pada pengenalan bioteknologi dan yang kedua, industri herba di Malaysia dan seterusnya aplikasi bioteknologi dalam industri herba teknologi termaju. Pertama, pengenalan bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Adakah komputer bioteknologi? Adakah telefon atau internet atau iPad adalah bioteknologi? Bukan. Itu semua hanyalah teknologi, bukan bioteknologi. Bila ditambah dengan ilmu biologi, barulah ia akan menjadi bioteknologi. Jadi apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan suatu cabang ilmu dalam biologi yang menggunakan sains dan teknologi ke atas organisma hidup seperti tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan sebagainya, serta hasil daripada organisma hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik dan sebagainya bagi menghasilkan atau menambah baik sesuatu produk untuk kegunaan manusia. Jadi, bioteknologi ini bukanlah hanya sekadar sains tetapi turut melibatkan aplikasi teknologi. Okey, antara aplikasi bioteknologi ialah ia digunakan dalam penghasilan produk makanan seperti keju, yogurt, mentega. Okey, saya bagi contoh yogurt. Yogurt adalah produk tenusu fermentasi yang dihasilkan oleh bakteria asid laktik termasuklah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. So, semasa pengeluaran yogurt ni, bakteria ini menghasilkan asid laktik yang berupaya untuk menurunkan pH dan menyebabkan protein susu membeku membentuk yogurt. Jadi antara kandungan yogurt ialah seperti susu, protein, lemak, gula, penstabil, pengimulsi, perasa dan kultur bakteria. Bioteknologi juga digunakan dalam penghasilan ubat-ubatan. Untuk ini saya bagi contoh seperti Taxol. Taxol merupakan suatu sebatian yang berasal dari kulit kayu pokok Pacific yew dan bersifat anti-kanser. Jadi, pokok Pacific yew ni dia tumbuh dengan sangat perlahan iaitu memakan masa lebih 100 tahun untuk tumbuh secara matang. Jadi, Taxol ni ia merupakan ubat kemoterapeutik yang telah pun diluluskan untuk rawatan kanser, tetapi ia memerlukan 1 kilogram kayu diperlukan untuk menghasilkan hanya 10 gram Taxol, sangat sikit. Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk memperoleh manfaat daripada pokok Pacific yew ni untuk merawat kanser? Adakah kita perlu tebang pokok? Tak. Dan kalau kita tebang pokok, lama kelamaan pokok ini akan pupus. Jadi sebab itulah kita memerlukan bioteknologi untuk memperoleh manfaat daripada pokok ini. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak perlu pun memusnahkan alam sekitar. Kita tak perlu pun menebang pokok-pokok Pacific yew ni. Jadi kita boleh mengekalkan kelestarian alam sekitar di samping kita mendapat manfaat daripada tumbuh-tumbuhan di dalam bumi ni, kan? Okey. Selain itu, bioteknologi juga digunakan dalam pertanian. Contohnya, ia boleh menambah baik hasil tanaman, juga boleh mengurangkan
kerentanan tanaman terhadap tekanan persekitaran, dan ia boleh meningkatkan kualiti kandungan nutrisi dalam hasil tanaman, boleh menambah baik rasa dan tekstur makanan, boleh mengurangkan kebergantungan pada baja dan racun serangga perosak, dan juga boleh digunakan untuk menghasilkan vaksin. Banyak ya aplikasi bioteknologi ni. Okey, sekarang kita pergi pula kepada industri herba di Malaysia. Okey, apa beza herba dan rempah ratus? Apa itu herba? Apa itu rempah ratus? Okey, herba ialah bahan asas dalam makanan dan ia digunakan sebagai penyedap makanan. Dan ia mempunyai kegunaan yang meluas terutama dalam penghasilan produk yang bernilai tinggi dalam industri makanan dan minuman kesihatan, produk farmaseutical, digunakan sebagai ubat tradisional untuk penjagaan kesihatan yang baik. Dan juga digunakan sebagai perisa, pewarna dan pewangi serta untuk pengeluaran minyak pati atau essential oil bagi kegunaan kosmetik dan perubatan. Contoh-contoh herba ialah seperti ulam raja, pegaga, misai kucing, tongkat ali, dukun anak dan banyak lagi di Malaysia. Dan rempah ratus pula ialah bahan beraroma yang kuat yang bersifat aromatik. Ia digunakan sebagai pewarna dan perisa bagi industri kulineri dan ramuan. Ia juga digunakan sebagai bahan mandian dan minyak urut dalam industri penjagaan kesihatan dan kecantikan dan tidak termasuk sebagai bahan asas dalam masakan kerana ianya hanya digunakan dalam masakan tertentu sahaja seperti kari, masakan bertumis dan lain-lain. Tidak digunakan untuk semua makanan, masakan. Okey, contoh-contoh rempah ratus ialah seperti kulit kayu manis, cengkeh, bunga lawang, buah pelaga, ketumbar dan lain-lain. Okay, kenapa industri herba ni penting di Malaysia? Sebab ia termasuk dalam 12 bidang industri utama negara. Itu di bawah agriculture. Dan ia merupakan satu inisiatif oleh kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Di mana NKEA iaitu bidang ekonomi utama negara atau the National Key Economic Area NKEA. Ia adalah pemacu utama kejayaan program ini kerana aktiviti ini akan berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan produk herba dan rempah ratus ini berpotensi untuk dikembangkan ke peringkat pasaran global dengan memanfaatkan sepenuhnya kekayaan sumber biodiversiti negara. Antara jenis herba yang difokuskan dalam NKEA kerana ia bernilai tinggi ialah seperti tongkat ali, kacip Fatimah, misai kucing, dukung anak dan empedu bumi. Apa pula aplikasi bioteknologi dalam industri herba bagi teknologi termaju? Okey, untuk sebenarnya ada banyak teknologi termaju yang digunakan dalam industri herba. Tapi untuk kuliah kita pada hari ini, saya hanya fokuskan pada 3 saja, iaitu pertama, teknologi omik, kedua, nanoteknologi dan yang ketiga, biologi sintetik. Okey, saya telah pun memuat naik beberapa pautan video dan sumber pengajaran pada di UKM Folio. Saya harap para pelajar sekalian boleh melihat pautan video dan sumber rujukan yang telah saya lampirkan dalam UKM Folio dan kita akan bincangkan dalam sesi kuliah seterusnya selepas ini. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih.